Pennya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Cik Nur Najwa binti Kamrul Zaman. Selamat datang Puan Nur Mahyub. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan. Waalaikumsalam juga buat Puan Zuda. Betul saya sebut Waalaikumsalam buat Puan. Betul ke saya sebut Zuda ke Zuweda? Puan Zuda Puan Zuda Comel. Okey. Selamat datang Puan. Baru join selamat datang. Ahlan wa sahlan. Okey. Selamat datang juga buat Puan Nur Amirah. Puan Nur Amirah, Cik Nur Najwa, Puan Nurmah, Puan Zuida. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang buat Puan Umi Nurliza. Waalaikumsalam juga buat Puan Yati Hamid. Selamat datang Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersua kembali kita pada petang Jumaat 17 Julai bersamaan 25 Zulkaidah. Okey. 1441 Hijrah. Alhamdulillah kita bertemu petang ini pada pertemuan yang ke-75. Okey. Pada siri ataupun pada sesi FB Live yang ke-75, insya-Allah hari ini kita akan kembali menyambung bacaan kita di muka surat 58, tilawah tahap 3. Okey. Okey, untuk selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang baru first time hadir petang ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Puan Zuridah Idris. Okey. Untuk pengetahuan seberingkas, untuk pengetahuan, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang baru kali pertama hadir dalam sesi FB Live kita ini. So hari ini kita sudah bersiaran dalam siri yang ataupun dalam sesi ataupun buat kali yang ke-75 kalinya. Okey, hari ini dah masuk kali yang ke-75 kali. 75 kali kita bersiaran dalam sesi FB Live ni. Kita sudah bermula kira-kira lebih kurang 2 bulan lebih 3 bulan lah lebih kurang, campur dengan cuti raya itu hari. Lebih kurang dalam 3 bulan yang lepas. Sebelum Ramadan lagi kita dah bermula. Kita memulakan kelas kita pada peringkat awal dulu. Kita memulakan bacaan kita dengan buku Iqra. Mungkin kebanyakan kita dah familiar dengan buku Iqra ni. Okey. Kita mula daripada muka surat pertama lagi, Iqra 1, sehinggalah ke helaian ataupun muka surat yang terakhir di Iqra 6. So, kita baru saja menamatkan bacaan kita dalam buku Iqra ni kira-kira 2 minggu lepas tak silap saya, pada sesi yang ke-68. Mulai sesi yang ke-69, okey, kira-kira 68 kali lah kita live. Kita selama 68 kali siri 68 kali ataupun 68 CD kita live, kita membaca buku Iqra tadi. Kemudian pada siri ataupun pada sesi yang ke-69 kita mulakan bacaan kita dengan menggunakan buku Iqra. Saya tunjuk sikit bukunya, sekadar seberingkas untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang baru kali pertama hadir dalam sesi live kita. Kita gunakan buku ini, Tilawah
Kaedah mudah belajar Al-Quran tahap 1 hingga 4. Okey, yang merupakan buku ni merupakan buku teks lah, okey, yang digunakan dalam kelas pengajian Al-Quran peringkat asas di Masjid Negara Kuala Lumpur. Dia tertulis kat sini. Okey. Buku teks yang digunakan sebagai buku bacaan untuk kelas pengajian Al-Quran peringkat asas di Masjid Negara Kuala Lumpur. Okey, so kita habiskan Iqra pada sesi ataupun pada siri live kita yang ke-68 dulu. Pada seri ataupun pada sesi live kita yang ke-69 kita mulakan bacaan dengan buku ini lah. So insya-Allah bila kita tamatkan buku ini nanti, insya-Allah kita akan mulakan bacaan kita dengan bacaan surah Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sehingga khatam, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. So sebelum kita bermula, kita buat sound check sikit suara dan juga paparan video kita ni jelas Boleh saya dapatkan maklum balas dan feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan. Puan Yati dah share pun. Alhamdulillah ya. Terima kasih Puan Yati, laju Alhamdulillah. Okey. Audio dan visual. Audio dan visual jelas Suara saya adakah jelas? Bolehkah didengari dengan jelas dan clear? Dua-dua jelas, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Najwa. Terima kasih Cik Nur Najwa. Terima kasih Puan Yati. Jelas Alhamdulillah. Okey. Sebelum kita bermula, seperti mana biasa, saya pohon bantuan. Puan Yati dah share pun. Okey. Sebelum saya sempat sebut lagi, Alhamdulillah, terima kasih banyak atas sokongan. Seperti mana biasa, khususnya lah terutama buat rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang baru first time, saya pohon bantuan dan juga sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk bantu saya. Dua perkara. Yang pertama, kita pakai klik button like ataupun button love kat bawah tu kan. Boleh klik button like dan button love banyak-banyak. Yang pertama. Yang keduanya, kita pakai klik button share. Share di Facebook kita sendiri, di wall Facebook kita sendiri. Share di Facebook group yang kita join. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh war-warkan majlis ilmu ini supaya lebih ramai lagi muslimin muslimat kat luar sana yang tengah live santai-santai di Facebook boleh join, boleh turut serta, boleh sama-sama dengan kita belajar, boleh sama-sama dapat manfaatnya, insya-Allah, mudah-mudahan Okey, audio dan visual very clear. Terima kasih Puan Umi. Okey, seterusnya kita terus menyambung bacaan kita di muka surat 58 tilawah tahap 3. Insya-Allah hari ini kita akan tengok topik yang baru, yang mana topik ni pun dah kita baca masa di Iqra apa dulu Kita dah pun baca semasa di Iqra 5 yang lalu, tak silap. Iqra 5 betul. Topik ni dah pun kita sama-sama bincang dan baca di Iqra 5, iaitu bacaan lam pada lafzul jalalah. Bacaan lam pada lafzul jalalah, pada lafaz yang maha agung, iaitu bacaan huruf lam pada kalimah Allah. Dan share. Terima kasih banyak-banyak Puan Umi. Terima kasih. Okey. So lam pada kalimah Allah dibaca tebal dan nipis. Okey, dalam dua keadaan. So kita akan tengok yang pertama, lam lafaz al-jalalah. Iaitu lam pada lafzul jalalah. Lafzul jalalah ni bermaksud lafaz yang sangat agung, sangat mulia yang merujuk kepada nama Allah itu sendiri. Nama Allah tu dipanggil sebagai lafzul jalalah. Lafaz yang sangat agung, sangat mulia, nama Allah So lam pada nama Allah ataupun pada lafzul jalalah dibaca taghlidh. Ni ejak dia, taghlidh ataupun tafkhim, bermaksud tebal. Sekiranya sebelum nama Allah ataupun sebelum lafzul jalalah tadi ada huruf yang berbaris atas, seperti mana contoh? Okey, ataupun ada sebarang huruf ataupun apa sahaja huruf yang berbaris hadapan, seperti mana contoh ni. Okey, saya ulang Lam pada lafzul jalalah. Lam pada lafaz kalimah nama Allah. Lam pada nama Allah dibaca tebal apabila sebelum nama Allah, sebelum lafzul jalalah, sebelum kalimah Allah ada sebarang huruf yang berbaris atas ataupun ada sebarang huruf yang berbaris hadapan. Okey? Okey, itu yang pertama. Yang kedua yang kita perlu jaga ialah kaedah bacaan lam So skip lam yang pertama. Sebab apa skip lam yang pertama pada nama Allah? Sebab lam yang pertama tak ada baris. Kita terus pergi kepada lam yang kedua yang ada sabdu. Okey? Lam ini, lam yang kedua ni, lam yang pertama kita lompat, kita skip kerana lam yang pertama ni tak ada sebarang baris.
So daripada ta, kita akan skip hamzah wasal, skip lam, kita pergi pada lam yang kedua yang bersabdu. Jelas Ini pun sama. Yadu, kita skip hamzah wasal sebab hamzah wasal duduk di tengah-tengah bacaan. Kita skip juga lam yang pertama sebab lam yang pertama tiada baris. Kita pergi kepada lam yang kedua yang ada sabdu. Okey. So bila lam, hujung lidah mesti menyentuh, hujung lidah mestilah menyentuh gusi atas. Kalau tak sentuh gusi atas, bukanlah lam namanya. Itu rumah bagi rumah lam. So bila kita sebut tallah di hujung lidah. Cuma hujung lidah tu kita lepirkan sikit. Dia menyentuh gusi atas tapi dilepirkan sikit. Okey? Jelas So apabila kita menyebut lam pada lafzul jalalah, lam pada nama Allah, pastikan hujung lidah kita sentuh gusi atas. Cuma dia sentuh dalam keadaan yang tidak tajam lah. Okey, hujung lidah tu dia menyentuh gusi atas ataupun dalam atas dalam keadaan yang tidak tajam. Dan share, terima kasih. Cik Aiman Cik Aiman ke Puan Aiman Akila ni? Selamat datang Cik Abdul Hafiz. Cik Hafiz. Selamat datang juga. Waalaikumsalam Cik Kamarul Zaman. Waalaikumsalam Puan Asnah. Puan Asnah Osman. Okey, saya tunjuk lam, hujung lidah sentuh gusi ataupun langit atas. Cumanya apabila lam dibaca dengan tebal, hujung lidah tu tak ditajamkan, tak dipacakkan macam ni. So dia keadaan dia macam ni sikit. Okey. So yang pasti hujung lidah dengan permukaan lidah sikit. Permukaan lidah hujung bukan dibaca macam ni. Kalau lam nipis nanti kita tengok. Contohnya billahi. Tu lam dibaca dengan nipis, tarqiq, hujung lidah terpacakkan pada gusi. Tapi bila lam dibaca tebal, wallah, qul huwal. Okey, bukan dibaca ni jelas Yang pasti hujung lidah dan perut depan. Kita panggil perut depan perut depan hujung lidah ni. Hujung lidah dan juga perut depan hujung lidah, perut kita panggil Okey, hujung lidah dan juga perut ni menyentuh gusi. Menyentuh gusi atas. Bila lam dibaca nipis, hujung lidah betul. Macam tu. Bila lam dibaca tebal, hujung lidah dan juga perut hujung lidah. Kawasan ni Okey, macam tu sikit hujung lidahnya. Okey, jelas tak ada buat mengaji online secara personal ke? Ya, ada. Ada Encik Faik. Nanti boleh PM. Boleh klik WhatsApp. Saya ada sediakan link WhatsApp dalam FB saya tu. Dalam page kita. Memang ada. Memang ada. One to one, talaqi musyafah, one to one secara online ada, secara offline pun ada. Nanti Encik Faik boleh klik link WhatsApp ke atas. Kita akan Kita akan mesej secara personal lah. Saya akan terangkan nanti insyaAllah. Okey, boleh Encik Faik Selamat datang Cik Nadiah. Puan Aiman up. Okey. Okey, boleh Okey, sama-sama kita mulakan bacaan kita pada petang ni insya-Allah. Lafaz lam pada lafzul jalalah yang dibaca dengan taghlis ataupun tafkhim ataupun yang dibaca dengan tebal. Waalaikumsalam. Puan Aiman. Okey, boleh Cik Faik Okey. Kita akan sambung tengok bacaan kita di muka surat 58. Okey, bahagian yang pertama sebelah atas ni kita akan tengok bacaan lam tafkhim ataupun lam ketika dibaca tebal sekiranya sebelum nama Allah ada huruf yang berbaris atas ataupun berbaris hadapan. Okey, selamat datang Cik Radwan Razali. Okey, Cik Radwan Razali. Cik Faik nanti boleh WhatsApp saya klik je link WhatsApp kat atas tu. Dalam page kita ni kat atas sekali tu ada button WhatsApp, klik. Nanti kita akan chat secara personal lah dekat WhatsApp insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sama-sama kita baca lam tafkhim ataupun lam tebal pada nama Allah Okey. Sibghatallah. Saya lupa. Sekejap kita dah baca. Belum lagi. Kita belum lagi masuk topik ataupun bab bacaan waqaf. So kita akan bacakan dengan bacaan hidup pada huruf akhir sebab kita belum masuk lagi topik bacaan waqaf. Okey, topik bacaan waqaf ataupun topik bacaan ketika berhenti. So huruf yang akhir ni kita baca dalam baris hidup lagi lah sehinggalah nanti kita akan masuk ke topik waqaf di muka surat 60 lebih nanti insya-Allah. Okey. Sibghatallahi. Okey, Sibghatallahi. Nama Allah special dibaca dengan kadar 2 harakat.
dibaca dengan kadar 2 harakat walaupun di sana ataupun di atas huruf lam tu tiada alif mad. Okey, nama Allah special. Tidak dibubuhkan tanda alif. Keistimewaan pada nama Allah tu sendiri. Tiada alif panjang tak ada, alif pendek pun tak ada, tapi wajib dibaca dengan kadar 2 harakat ketika wasal, dibaca dengan 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat ketika waqaf. Okey, sebab tu kita baca sibratallahi tallahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Asnah Osman. Okey. Hujan lebat tak clear, dengan hujan dan guruh je. Oh, okey. Tak clear. Mungkin kena pakai apa, speaker lah Puan. Puan Zu dah sini pun Bangi pun, saya di Bandar Baru Bangi pun dah gelap belum hujan lagi. Okey, mudah-mudahan. Okey, mudah-mudahan cuaca elok sampai ke habis lah. Sebab kadang hujan lebat itu kita pernah terputus sekali Masa ketika hujan lebat kita live, pernah siaran kita terputus. Okey, kita sambung bacaan. Boleh So jaga nama Allah dibaca dengan kadar, mesti dibaca dengan kadar 2 harakat walaupun tanpa alif. Wajib dibaca dengan kadar 2 harakat. Itu istimewanya nama Allah Sibratallahi subhanallahi kalamallahi fadlullahi. Jaga dha jangan lantunkan, jangan qalqalahkan, jangan fadl bukannya fadl fadlullahi rasulullahi lul dengar lidah hujung dengan perut hujung lidah. Hujung lidah dengan kawasan perut hujung lidah. Sentuh gusi atas. Lullahi. Jangan Rasulullah. Bukan luwah luwah tu di hujung lidah tak bersentuh dengan gusi. Sentuhkan. Rasulullahi hududullahi wadhkurullaha wattaqullaha wa ati'ullaha. Okey, seterusnya kita ke bahagian yang kedua. Masih lagi dalam muka surat yang sama, muka surat 68. Okey. Okey, masih lagi dalam topik bacaan lam tafkhim ataupun lam taghliz ataupun lam tebal pada lafzul jalalah, pada nama Allah yang agung Wa makaru wa makarallahu. Seterusnya. Fa'atahumullahu qad sami'allahu qatalahumullahu qul sadaqallahu kama allamahullahu wa yu'allimukumullahu dzalika fadlullahi. Satu lagi kita jumpa jangan sekali-kali melantunkan dha, jangan sekali-kali mengqalqalahkan dha. Ramai yang mengqalqalahkan dha, sebab dha bukan huruf qalqalah, tak ada langsung sifat qalqalah pada huruf dha Jangan sekali-kali kita baca, jangan sekali-kali dibacakan dengan bunyi ataupun bacaan fadl. Okey, tu bacaan yang salah sama sekali macam tu je, jaga. Cushionkan dha tu. Zalika fadlullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Encik ke Puan Puan Ajid Manan Selamat datang Puan. Selamat datang Puan Masyitah Rosli. Selamat datang Cik Azhar Syafi'i. Okey, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Okey. Seterusnya. Wa tilka hududullahi. Zalika bukan za tak nak za tu huruf zai. Ni jaga hujung lidah. Atas hujung lidah sentuh gigi gunting atas tu. Za bukannya za. Zalika hudallahi. Seterusnya. Okey. Boleh. Okey. Azaghallahu qulubahum. Boleh azaghallahu qulubahum ghadiballahu alaihim
Wataballahu alaikum. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Cik Nur Nasuha Kamaruzaman. Okey, selamat datang. Okey, seterusnya kita ke muka surat 59. Okey, kita akan tengok lam pada lafzul jalalah yang dibaca tarqiq. Yang dibaca nipis pula tadi, lam pada lafzul jalalah pada nama Allah yang dibaca tafkhim ataupun taghlidh ataupun tebal. Okey, kali ini kita akan tengok lam pada nama Allah. Pada nama Allah, lam pada lafzul jalalah iaitu pada nama Allah yang dibaca tarqiq. Macam ni ejaan dia, tarqiq. Okey, tarqiq maksudnya yang dibaca nipis. Hanya apabila sebelum nama Allah ataupun sebelum lafzul jalalah ada sebarang huruf yang berbaris bawah, maka lam mana? Lam yang pertama ke yang kedua? Lam yang kedua. Lam yang pertama kita skip, kita abaikan, tidak dilafazkan. Kita baca lam yang kedua. So bil. Bil. Kenapa kita skip lam yang pertama? Sebab lam yang pertama tiada baris. Tidak berbaris. Okey. So kat sini ada dua huruf yang kita skip lah. Hamzah wasal kita skip sebab apa? Sebab hamzah wasal duduk di tengah-tengah bacaan. Ingat prinsip asas yang kita bincang sama. Ini pun kes yang sama. Hamzah wasal kita skip, kita abaikan, kita lompat kerana berada di tengah-tengah bacaan. Yang kedua, lam pun kita abaikan ataupun kita skip bacaan pada lam yang pertama kerana tiada baris, kita terus ke lam yang kedua. Cuma lam yang kedua ni dibaca dengan tarqiq ataupun nipis kerana sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. So kita akan baca dengan lam nipis bil. Billah, bukannya billah. Okey, jelas Billah. Okey. Okey, sama-sama kita baca lam yang dibaca tarqiq ataupun nipis pada lafzul jalalah. Fasta'iz billahi. Fasta'iz billahi. Okey, boleh Seterusnya. Alhamdulillahi. Walhamdulillahi. Walhamdulillahi. Fasjudu lillahi. Boleh? Fasjudu lillahi. Kalimah Allah wajib dibaca dengan kadar 2 harakat. Okey. Ketika wasal, ketika waqaf boleh dibaca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey. Seterusnya. Bi ayatillahi ila zikrillahi fi kitabillahi ridwanillahi ka'azabillahi wa bini'matillahi. Okey, seterusnya kita ke bahagian yang kedua. Masih lagi dalam muka surat 59. Bacaan lafzul jalalah lam. Bacaan lam, lafzul jalalah dengan bacaan tarqiq nipis Fas'au ila zikrillahi. Fas'au ila zikrillahi. Okey, perhatikan juga macam mana saya menyebut, melafazkan huruf-huruf sakinah, huruf-huruf yang berbaris mati. Okey. Seterusnya. Aminu billahi litu'minu billahi. Tu, okey, hamzah mati tak nak baca dengan litu ataupun litu minu. Keraskan dia. Litu'minu billahi. Litu'minu billahi. Fa'aminu billahi. Illa bi'idhnillahi. Fi sabilillahi. Anishkur lillahi. Shin mati shin sakinah. Anishkur lillahi. Qul bifadlillahi. Jumpa lagi dha. Hati-hati jangan fad. Tak nak fad. Qul qul tak nak kulbi tak nak kulbi fa kul tentu Qul bifadlillahi kafaru bi ayatillahi kaman amana billahi yu'minuna billahi yahlifuna billahi
yujadiluna fillahi. Okey, alhamdulillah. Kita ke muka surat berikutnya, muka surat 60. Okey, muka surat 60 kita masuk ataupun kita sambung balik topik kita semalam, hamzah wasal, bacaan hamzah wasal Ini untuk kes yang kedua ataupun senario yang kedua ataupun kaedah metodologi yang kedua. Semalam kita baca hamzah wasal dibaca dengan baris atas sahaja. Hamzah wasal hanya dibaca dengan baris atas sahaja sekiranya, kita tengok sikit semalam kita ulang kaji sikit. Okey, dan didikan kita yang baru first time join kita petang ni, kita tengok topik kita semalam. Semalam. Okey, ini topik kita semalam. Hamzah wasal apabila berada di awal kalimah perlu dibariskan kemudian dibacakan. Okey, tu step yang pertama, prinsip yang pertama. So bila hamzah wasal duduk pada permulaan bacaan, permulaan kalimah, permulaan ayat ataupun berada di posisi yang pertama sebagai huruf yang pertama dalam satu-satu kalimah, dalam satu-satu ayat, dalam satu-satu bacaan, maka kita perlu bariskan dia terlebih dahulu kemudian kita lafazkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hamzah wasal dibaca, dibariskan dan dilafazkan dengan baris atas sahaja, iaitu baris fathah, hanya apabila ianya berpasangan ataupun diikuti dengan huruf lam. So dalam contoh ni kita baca dia dengan bacaan al-hayyu. Al-hayyu. Okey, jelas Al-hayyu. Okey, hamzah wasal juga dibaca dalam keadaan baris atas juga apabila berpasangan dengan lam. Okey, lupa nak bagi tahu tadi, sama ada lam berbaris mati. Contoh macam ni, lam berbaris mati, so kita akan baca dia dengan al-hayyu, al-hafizuna, okey, ataupun lam yang tiada baris. So bila lam tak ada baris, bacaannya diabaikan, di skip, terus pergi kepada huruf ketiga yang bersabdu. Az-zar'u, as-subhu. Okey, jelas itu senario pertama, situasi pertama, kaedah pertama, hamzah wasal dibaca dengan baris atas sahaja ataupun dibaca dengan baris fathah. Baris atas, baris fathah hanya apabila ianya diikuti dengan lam, berpasangan dengan lam. Okey, sama ada lam berbaris hidup, sama ada lam tu berbaris mati ataupun lam yang tiada baris. Asalkan huruf kedua lepas hamzah wasal, huruf kedua lepas alif topi ni, saya biasa panggil alif topi Asalkan huruf kedua lepas alif topi ni ataupun lepas hamzah wasal ni ada huruf lam, sama ada lam macam contoh ni tiada baris ataupun lam berbaris mati, hamzah wasal ataupun alif topi ni hanya wajib dibaca dengan baris atas ataupun baris fathah sahaja. Okey? Okey, yang pertama. Yang kedua, untuk senario yang kedua ataupun kaedah yang kedua, apabila huruf kedua selepas hamzah wasal selain huruf lam. Sebagai contoh, ini huruf qaf. Sebagai contoh, ini huruf sad. Okey. Apabila huruf kedua selepas hamzah wasal huruf yang pertama, huruf yang kedua bukan huruf lam. Contoh qaf. Contoh yang kedua sad. Okey, bukan lam. Kalau lam, automatik baris automatik hamzah wasal tersebut dibaca dengan baris atas sahaja, tidak boleh sama sekali dibaca dengan baris bawah ataupun baris hadapan. Okey. Dalam contoh yang kita tengok ni, apabila huruf kedua ialah huruf selain lam. Okey, contohnya ni qaf, ni sad, maka kita perlu perhatikan huruf baris yang ketiga. Huruf baris yang ketiga, hamzah wasal ataupun alif topi huruf pertama, qaf huruf kedua, ra huruf ketiga. Okey, ra huruf ketiga, kita perhatikan baris huruf yang ketiga, hamzah wasal dibariskan mengikut baris huruf yang ketiga. Hamzah wasal akan dibariskan mengikut huruf baris yang ketiga. Dalam contoh ini, ra adalah huruf yang ketiga, ra berbaris atas, maka hamzah wasal juga sepatutnya dibariskan dengan baris atas kerana mengikuti baris huruf yang ketiga. Okey? Cumanya disebabkan oleh kerana baris atas hanya khusus untuk teristimewa untuk alif dan lam sahaja, alif topi dan lam sahaja, maka hamzah wasal ni tidak boleh dibariskan dan dibacakan dengan baris atas, sebab baris atas hanyalah untuk alif topi berpasangan dengan lam saja. Hamzah wasal diikuti dengan lam saja. Okey? So, baris kedua selepas baris atas adalah baris bawah. Oleh kerana itu, dalam kes ini, hamzah wasal ataupun alif topi ini akan dibaca dengan baris bawah kerana ia tidak boleh dibariskan dengan baris atas. Sebab baris atas hanya menjadi hak milik tunggal, hak milik mutlak untuk alif topi yang berpasangan dengan lam sahaja. Untuk alif topi ataupun hamzah wasal yang diikuti dengan lam sahaja.
So, sepatutnya aqra'u, tapi tak boleh a, sebab a baris atas khusus untuk hamzah wasal dan lam saja. Maka huruf baris kedua lepas baris atas, baris bawah kan, atas, bawah, depan. So, hamzah wasal dibariskan dengan baris bawah. So, kita akan baca kalimah ini dengan bacaan iqra'u. Iqra'u. Okey? Okey, yang kedua. Contoh yang kedua, bila kita perhatikan huruf yang kedua bukannya huruf lam. Kalau huruf kedua huruf lam, automatik hamzah wasal dibaca dengan baris atas. Oleh kerana huruf kedua bukan huruf lam, maka kita akan tengok huruf ketiga punya baris. Huruf ketiga punya baris, ba, baris bawah. So, hamzah wasal dibariskan dengan baris bawah juga. Isbiru. Okey? So, dalam erti kata yang lain, sebagai kesimpulannya, bila kita perhatikan selepas hamzah wasal bukan lam, maka kita akan tengok huruf ketiga punya baris. Kalau huruf ketiga punya baris bawah, maka hamzah wasal ataupun alif topi ni dibaca dengan baris bawah. Tapi kalau huruf ketiga dibaca, huruf ketiga ni berbaris atas, hamzah wasal akan dibariskan dengan baris bawah. Okey, contoh dalam bacaan kita ini, kita baca dengan iqra'u isbiru. Okey, jelas Setakat ni ada soalan ke? Kalau ada soalan lah. Boleh jelas ke penerangan saya tu? Saya takut laju sangat ke? Kelang kabut sangat ke? Boleh saya dapatkan feedback maklum balas sebelum kita mulakan bacaan. Sebahagian daripada kita, saya yakin sebahagian daripada kita dah tahu pun. Sebahagian, mungkin semua dah tahu pun kan. Kalau ada seorang dua yang tak jelas, kalau semua jelas, saya terus proceed pada bacaan. So, kita nak perlu jelaskan topik ni. Sebab dalam Al-Quran banyak bacaan yang bermula dengan hamzah wasal. Okay. So, kalau kita jelas, kita akan gunakan formula ni ataupun kaedah ni untuk kesemua ataupun keseluruhan bacaan hamzah wasal dalam Al-Quran nanti. Jelas Cik Nur Najwa, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang lain okey Boleh Semua jelas Takkan Cik Nur Najwa seorang je yang jelas. So, dua orang je yang jelas. Cik Nur Najwa dengan saya yang jelas. Yang lain semua okey? Jelas, terang, lagi bersuluh. Okey? Simple je kan? Jelas, alhamdulillah. Puan Norma pun jelas, alhamdulillah. Saya yakin semua jelas lah okay, so saya akan anggap assume semua jelas lah. Okey? Kalau apa? Pepatah Arab ada mengatakan as-sukut alamatur redha kan? Diam itu tanda redha. Orang Melayu kata diam tanda setuju kan? Kalau cerita Melayu dulu, kalau masuk Minang tu tanya dekat bakal pengantin perempuan, ada orang masuk Minang, dia tak jawab tu maksud setuju lah kan? Macam tu lah. So, bila saya tanya jelas dan faham, tak jawab tu saya anggap faham lah. Macam tu jelas terima kasih Cik Kamarul Zaman. Jelas. Okey, alhamdulillah Cik Kamarul Zaman. Terima kasih Puan Norma, Cik Nur Najwa, alhamdulillah. Okey, kita terus sambung bacaan So, apabila huruf ketiga berbaris bawah ataupun berbaris hadapan, maka hamzah wasal ataupun alif topi tu dibaca dengan baris bawah sahaja. Okey, Puan Asnah Puan Asnah ni memang dah terera ustazah ni. Okey, Puan Umi okey boleh alhamdulillah. Terima kasih. Okey, seterusnya kita akan mulakan bacaan. Izhabu. Boleh izhabu. Ishhadu. Irka'u. I'dilu. Ihbitu. Irji'u. Faqra'u. Famsahu. Faghsilu. Okey, kita ke bahagian yang kedua. Muka surat 60. Okey. Okey. Jelas Jangan ngam-ngam je skrin Okey, seterusnya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sekali lagi. Sebab bagi huruf ketiga bagi bawah. I'dilu. Ain mati. I'dilu. Tak nak ada baca dilu. Tak ada tu Melayu i'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Seterusnya. Ihbitu misran. Iqra'u kitabiyah. Irkabu fiha. Ittaqu rabbakum.
i'malu ma syi'tum iqtarabatis sa'atu idhhab bi kitabi. Okey, ada dua ba. Ba pertama tidak bertanda, tak berbaris. Ba kedua bersabdu. So apa yang kita buat? Skip, lompat ba yang pertama yang tak ada baris ni, terus pergi kepada ba yang kedua, ba bersabdu. Idhhab bi. Ba yang pertama ni diabaikan. Okey. Idhhab bi kitabi isbiru wa sabiru ib'ath lana malikan waf'alul khaira faltamisu nuran wabtalul yatama. Okey, kita ke muka surat sebelah. Surat nombor 1. Okey. Apabila huruf kedua bukan lam, maka kita tengok baris huruf yang ketiga. Bila huruf yang ketiga berbaris hadapan, hamzah wasal ataupun alif topi juga dibaca dengan baris hadapan. Okey, so dalam contoh ni kita akan baca dengan usjudu, usjudu. Okey. Boleh Okey. Seterusnya. Udkhulu, uskunu, uqtulu, uqudu, ukhruju, udhkuru, fadkhulu, fasjudu, fa'budu. Okey, seterusnya kita ke bahagian yang kedua. Sebelah bawah. Okey. Masih lagi di muka surat nombor 1 Okey. Udhkuru ni'matallahi alaikum. Sekali lagi Udhkuru ni'matallahi alaikum. Seterusnya. U'budullaha. Ud'ur rahmana. Ud'ur rahmana. Udkhulul baba. Uqtulu Yusufa. Uskunul arda. Udkhuluha bisalamin. Min. Tak nak min bukan min. Bisalamin. Tak nak min. Udkhuluha bisalamin. Udkhulul jannata. Dengung pada nun sabdu Udkhulul jannata. Urkud birijlika. Jaga, jumpa lagi dha mati. Tak nak baca kud. Hati-hati, jangan sampai kud, jangan sampai keluar lantun. Okey. Urkud birijlika. Jim ni je huruf qalqalah. So lantunkan rij. Rij, tak nak rich, bukan rich tapi rij. Urkud birijlika. Usjudu lirrahmani. Usjudu lirrahmani. Wa'budu rabbakum. Wadhkur rabbaka kathiran. Okey, sama macam kes yang kita baca tadi. Ada dua ra Ra pertama tidak bertanda, tidak berbaris. Ra kedua bersabdu. So kita lompat ra yang pertama pergi terus pada ra yang kedua. Kurra. Kurra Ra yang pertama ni kita lompat dia, abaikan dia. Terus pergi pada ra yang kedua. Ni dipanggil bacaan idgham lah. Ra yang pertama ni diidghamkan, dimasukkan ke dalam bacaan ra yang kedua. Wadhkur rabbaka kathiran. Boleh Wadhkur rabbaka kathiran. Wadhkurullaha kathiran. Okey. Kita tengok muka surat sebelah muka surat sebelah. Okey, kita habiskan satu page lagi tentang ni. Okey. Apa sahaja huruf? Okey, di muka surat 63. Okey, ini muka surat terakhir untuk bacaan kita petang ni insya-Allah. Apa sahaja huruf hijaiyah, sebarang huruf yang berbaris atas, selepasnya ada huruf waw, kemudian ada huruf alif di atas huruf waw. Waw tu tidak dibaca. Okey, tiada fungsi. Alif
itu adalah alif jauh. Okey. So huruf yang berbaris atas tadi dibaca dengan kadar satu harakat sahaja, tidak boleh kurang maupun lebih daripada satu harakat. Manakala waw diabaikan, tak ada fungsi. Waw tak ada fungsi. Okey, waw tu sekadar menjadi rumah ataupun tempat ataupun kerusi ataupun bangku. Tempat alif ini bertenggek sahaja, menumpang kasih. Okey. So yang kita baca ialah bacaan alif mad. Bacaan panjang alif ataupun yang kita sebut sebelum ni yang dibaca ialah alif al-jauf. So kita baca dengan makhraj al-jauf alif dua harakat. Okey, jelas So kita akan baca contoh kamishkatin. Ka satu harakat, mi satu harakat. Shin mati, mish. Ka baris atas satu harakat. Alif al-jauf dibaca dengan dua harakat. So makhraj al-jauf. Okey, untuk tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang mungkin baru first time join kita petang ni, boleh tengok rakaman kita sebelum-sebelum ni. Saya minggu lepas kita ada tunjukkan cara bacaan panjang, cara bacaan mad. So semua bacaan panjang ataupun semua bacaan mad ataupun semua bacaan panjang melebihi satu harakat, iaitu bacaan mad ataupun bacaan panjang dua harakat ataupun lebih, mestilah keluar bunyi bacaan panjangnya itu daripada makhraj al-jauf, iaitu makhraj rongga mulut. Okey? So untuk tuan-tuan dah terlepas ataupun tak sempat tengok, untuk yang baru join, boleh tengok rakaman CD kita yang lepas. Saya tak silap saya minggu lepas kita ada tunjukkan, kita ada demonstrate cara kita membaca, membunyi dan melafazkan bacaan panjang ataupun bacaan mad dalam Al-Quran, yang mana bacaan panjang ataupun bacaan mad itu bunyinya keluar daripada makhraj al-jauf, iaitu makhraj rongga mulut. So yang dibaca panjang bukannya huruf kaf, tapi sebenarnya yang dibaca panjang adalah makhraj jauf alif, makhraj alif al-jauf. Selamat datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Cik Yusof, sahabat kita dari Johor, JB, JDT. Lama tak jumpa Cik Yusof. Okey. So boleh Okey. Kamishkatin. So kita baca dengan alif jauf dua harakat, waw tak ada fungsi untuk bacaan. Okey, seterusnya. Hayatan. Okey. Hayatan. Waw tak ada fungsi sekadar tempat alif tu duduk je. Okey, seterusnya. Hayatin. Ha, ya. Ha satu harakat, ya satu harakat. Bunyi makhraj jauf alif. Tin. Hayatin. Hayatin. Boleh Hayatun. Okey, sebab tu saya galakkan untuk tuan-tuan dan perempuan yang mungkin baru kali pertama join ataupun yang dah join beberapa kali tapi terlepas sesi live kita, masa kita baca, bincangkan bacaan panjang, bacaan mad, yang keluar bunyi bacaan panjangnya itu daripada makhraj al-jauf, boleh tengok balik CD rakaman kita yang lepas-lepas. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Yusof. Ya. Cik Yusof JDT sampai, Cik Yusof yang Bangi pun sampai. Elok ngam-ngam. Okey. Okey. Seterusnya. Bis-salati, bil-hayati, bil-ghadati. Hati-hati sebab ada yang membaca bil-ghadawati. Tu salah. Jaga. Ghadawat tiada makhraj, tiada bunyi. Tidak dibaca, tidak dilafazkan. Bil-ghadati. Okey, seterusnya. Ila-salati, fil-hayati, ilan-najati. Nun sabdu didengungkan. Ilan najati. Seterusnya kita ke bahagian yang kedua. Masih lagi dalam muka surat 62. Okey. Okey, seterusnya. Wa awsani bis-salati waz-zakati. Okey, boleh sekali lagi kita ulang sama-sama. Kita baca. Wa awsani bis-salati waz-zakati. Seterusnya. Al-hayatad dunya. Okey, boleh Al-hayatid dunya. Okey, hati-hati. Saya ada dulu dengar ada orang membaca
dunya. Bukan ya, al-hayatid dunya. Ya, bunyi sengau tu ada. Saya sebut ni ada yang membaca begitu. Hati-hati. Ya keluar bunyi daripada tengah lidah menghampiri tengah langit. Tengah lidah menghampiri di langit tengah. Ya. Al-hayatid dunya. Okey, seterusnya. Al-hayatud dunya. Okey, seterusnya. Wa aqamus salata wa yuqimunas salata wa aqimus salata wa atawuz zakata wa yu'tunaz zakata wa atuz zakata wa akhdhihimur riba. Okey, sekali lagi. Wa akhdhihimur riba. Okey, seterusnya. Yamhaqullahu riba. Yamhaqullahu riba. Yang terakhir, la ta'kulur riba. La ta'kulur riba. Okey, alhamdulillah. Okey. So, kita berhenti setakat ini dulu pada pertemuan kita petang ni. Okey. Okey. Alhamdulillah, jelas InsyaAllah esok kita bertemu esok esok Sabtu 18 Julai. Okey. InsyaAllah esok pagi kita dah 4 minggu 4 minggu kita tidak bersiaran pada Sabtu pagi. Sebab saya ada 4 minggu berturut-turut saya ada seminar siri fiqh Al-Quran So minggu lepas adalah minggu yang terakhir. So esok dah tak ada lagi. So insyaAllah esok kita akan bertemu pada sesi FB Live pukul 9 pagi insyaAllah. Boleh Boleh ke? Okey. InsyaAllah pagi esok kita akan bertemu pada sesi live yang ke-76. Okey. Esok kita akan bertemu pada pertemuan yang ke-76. Kita akan menyambung bacaan di muka surat 63. Saya tulis dulu. Masih lagi di tilawah tahap 3. Okey, insya-Allah esok kita akan mulakan topik baru. Kita akan memulakan bacaan di topik yang baru iaitu kaedah bacaan ketika wakaf. Okey, kaedah bacaan ketika wakaf ada beberapa senario, ada beberapa keadaan wakaf yang mana kaedah bacaannya berubah bergantung kepada senario ataupun suasana bacaan suasana betul. Okey. So mulai esok kita akan sama-sama melihat, membincangkan dan membaca beberapa kaedah bacaan yang akan berlaku ketika wakaf. So ada beberapa cara, ada beberapa kaedah, ada beberapa metod. Okey. Ada beberapa cara bacaan ketika wakaf bergantung pada senario ataupun keadaan ayat dan juga perkataan baris. Okey. So insya-Allah kita akan bertemu pada pagi esok pada pertemuan kita yang ke-76. Kita akan sambung bacaan di muka surat 63 dengan topik baru, perbincangan yang baru iaitu kaedah bacaan ketika wakaf. Okey, alhamdulillah. Okey. So sebelum kita berpisah, seperti mana biasa saya pohon jutaan kemaafan sekiranya kalau ada salah silap, kesalahan dalam kaedah bacaan saya, dalam kaedah sebutan, dalam kaedah penerangan, saya pohon maaf dan saya mengalu-alukan sebarang teguran. Boleh PM saya, tak ada masalah. Kalau ada kesalahan boleh PM. Okey. Saya juga ucapkan jutaan terima kasih pada semua. Terima kasih Cik Yusof, terima kasih Puan Umi. Ya betul, esok 9 pagi. Okey, 9 pagi insya-Allah. Terima kasih Puan Ajid Mana, terima kasih Puan Norma. Terima kasih Cik Nur Najwa. Terima kasih Mak. Okey, terima kasih juga Cik Nur Najwa. Bagikan recommendation Terima kasih banyak-banyak. Jazakillah. Saya baca semalam recommendation daripada Cik Nur Najwa. Terima kasih. Ke saya tertukar betul Cik Nur Najwa kan? Okey. Okey, terima kasih Mak. Mak saya pun ada sama ni. Terima kasih Puan Umi Nurliza. Okey, terima kasih Cik Yusof Bangi, Cik Yusof JDT. Okey. Terima kasih. Siapa lagi? Puan Zuda, Puan Asnah,
Cik Radwan, Cik Faik. Nanti insyaAllah saya akan tengok WhatsApp Saya akan reply nanti. Puan Aiman. Okey. Dan semualah. Okey, dan semua Puan Yati dan semua. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Terima kasih Cik Nadia. Terima kasih si Puan Siti Hafifah, lambat baru masuk. Tak apa, nanti Puan tengok rakaman okey. So saya ucapkan sekali lagi jutaan banyak-banyak terima kasih kepada semua kerana sudi bersama-sama dengan saya pada sesi live petang ini. So insya-Allah jangan lupa esok pagi kita akan bertemu pada sesi live jam 9 pagi. Jam 9 pagi esok Sabtu kemudian esok kita akan jumpa 2 kali lah, 9 pagi dan juga 9 malam. Begitu juga Ahad insya-Allah insya-Allah. So kita akan bertemu esok Sabtu 18 Julai bersamaan 26 Zulkaidah jam 9 pagi esok insya-Allah jangan lupa. Kita akan mulakan bacaan dengan topik yang baru iaitu topik bacaan ketika wakaf insya-Allah. Okey, so saya rasa sekadar itu saja. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya-Allah kita jumpa esok 9 pagi.